Okey, ni kita punya episod finale untuk rumah sewa solar. Saya rasa dah lama lah, hampir sebulan kot kita tunggu. Dia punya kelambatan ni terjadi sebab kita tunggu bateri sampai, ada parts-parts yang kita, komponen yang kita tunggulah. Kita import direct daripada luar. So ni pandangan daripada jauh, kita boleh nampak rumah sewa solar tu Kita nampak ada 5 kumpulan panel solar. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu kumpulan ni ada 10 keping panel solar 425 watt. So setiap satu grup ni, satu kumpulan ni mewakili 2 biji rumah. Kalau kita tengok rumah ni dia ada 10 pintu, 5 dekat atas, 5 dekat bawah. So setiap 10 panel ni untuk rumah yang atas dengan rumah bawah, rumah atas, rumah bawah. So dia macam satu line lah ke bawah. So total kat atas bumbung tu kita ada hampir 22 kilowatt 21 kilowatt panel solar kat atas ada tu. Ni jujurnya untuk solar, untuk sangkrok solar ni antara yang terbesar lah panel kita pasang pada satu-satu masa. Sebab untuk off grid ni selalu kecil-kecil je. Kita 2 kilowatt, 4 kilowatt, kuat-kuat 5 kilowatt. Yang ni kita umpama pasang 4.25 kilowatt, kita darab 5. So hampir 20 kilowatt lah. So sekarang rumah ni dah mula masuk penyewa. Ada lah, kita tengok yang ada langsir. Kalau malam boleh nampak lah ada lampu. Sistem rumah ni kita gunakan hybrid inverter. Punca tenaga utama adalah solar, dan punca utama kedua mungkin kalau tuan tanah tuan rumah akan pakai generator lah jika keadaan memerlukan. Contoh musim hujan yang berpanjangan dan sebagainya lah. Sebab antara kekangan lain adalah dari segi kos lah untuk sistem ni kan. So kita pun untuk pengguna tu sendiri, mereka perlu tahulah sistem ni adalah sistem tenaga solar. Terus terang saya cakap, tenaga solar ni ada limit yang kita perlu patuhi lah. Kalau macam TMB tu memang tak ada, cuma bayar saja. Dia kata on demand. Kalau solar ni kita kena kira semua, daripada solar sampai ke bateri sampai ke inverter. So setiap satu kumpulan panel solar ni 4.25 kW solar bersambung kepada inverter 5 kW, dan juga bersambung juga kepada 4 biji bateri 250 Ah. So kita ada 48 volt 250 Ah. Kalau kita tukar kepada kWh, kita ada dalam 10 kWh lah yang boleh diguna pakai pada satu malam. So bila besoknya, bila matahari dah nak balik, dia akan charge lah. Kita setkan dia jadi solar battery utility, SBU. Bagusnya panel solar, inverter solar ni dia juga batteryless. Maknanya dia tak perlu gunakan bateri. So kalau cahaya matahari banyak, ada yang akan terus pergi ke peralatan rumah. Contoh dia pasang kipas ke, dia pasang komputer ke, stereka ke, dia akan terus pergi ke peralatan rumah. Yang lebih tu dia akan charge bateri. Ni bagusnya inverter ni lah. Inverter 5 kW hybrid daripada MPP Solar. So bila dah tengok kat sini memang puas hati lah. Kami pun tak sangka boleh naik 50 panel sekali. Kami ni company syarikat kecil-kecilan. So ni kira antara pencapaian kami lah. So dah pasang tu nampak tersergam indah. Kami pun berpuas hati. Proses nak naik panel solar ni kalau campur-campur semua saya rasa ambil masa 3 hari lah. Campur ada hujan apa semua dengan barang. Kita naikkan mounting dulu, lepas tu naikkan panel lah. Setiap satu panel ni 20 kilo. So kalau darah 50 tu, hampir 1 tan lah. Campur mounting sikit, saya rasa 1 tan lebih. Kita pakai mini rail. Mini rail ni bagusnya dia ringan sebab dia tak sepanjang-panjang. Dia cuma dekat tempat pertemuan panel solar tu je yang ada kat situ. So hampir 1 tan lebih lah beban yang ditambah pada bumbung. Alhamdulillah bumbung pun cantik, angle pun cantik. Yang ni kira menghala, kalau saya diri macam ni, ni timur. So panel ni kira hampir menghala ke timur lah. Timur ke selatan, tengah-tengah. So kenapa kita pilih timur? Sebab matahari dia naik dekat timur, dan pada waktu pagi suhu masih belum naik lagi. Ada lagi satu option dan menghala ke belakang lah. Ke belakang tu dah menghala ke barat. Lepas tu boleh tengok ada pokok dengan bukit kat belakang tu. Memang lambat lah matahari ni. Bukan lambat, matahari kena kat dia pukul 11-12. Pukul 3 lebih je dia dah habis dah, sebab ada bukit dengan pokok-pokok kat belakang. Dan bumbung ni masih ada lagi ruang kalau kita nak letak panel solar. Atas solar panel tu dengan bumbung belah belakang pun lah, kalau masih diperlukan. So setakat ni ada yang rumah yang dah masuk lah atas bawah.
Kita tengok bateri pun tadi kira macam tak luak sangat lah, 80-70% dia bila waktu pagi. Mungkin orang pun belum masuk barang-barang elektrik lagi kan. Nanti kita akan tengoklah kaji. Sekarang kemudian kita akan pergi pula close up dekat bangunan ni. Kita tengok apa setting yang ada kat situ dan macam mana kita buat kat sana. Okay. Okay, so ni meter yang kita pasang. Ini wire AC output, datang dia daripada inverter 10mm. Kita akan masukkan kepada digital kilowatt hour punya meter. So tujuan ada meter ni, tuan rumah boleh boleh tengoklah berapa banyak kilowatt hour yang digunakan untuk setiap rumah. So yang macam belah kanan ni rumah bawah, belah kiri ni rumah atas. Kalau kita tengok kat sini pun sekarang dia 8.9 kilowatt hour. 8.9 kWh yang dah digunakan oleh rumah bawah ni. So kalau kita tengok contohlah, kata kita ambil 1 kWh tu 40 sen ke 50 sen, dah RM4 lah macam tu. RM4 lebih. Kalau kita ambil yang harga blok yang belah atas lah, yang mula-mula blok 20 sen 30 sen tu memang murah lah. So ni kira 8.9 kWh darat 40 sen, darat 50 sen, dia jatuh dalam RM4 ke RM5. So maknanya terpulanglah pada tuan rumah ke macam mana dia nak tengok dari segi penggunaan elektrik. Kita letakkan digital ni. So selepas meter ni dia akan masukkan balik ke dalam DB rumah. DB rumah ni semua macam biasalah. Ni umpama datang ni macam TMB lah, memang tak ada apa-apa perubahan. Start daripada ke atas ni semua memang tak ada apa-apa perubahan. Memang semua macam normal, rumah TMB biasa. Cuma yang datang daripada sini adalah datang daripada inverter solar, daripada bilik solar dekat ujung sekali dekat rumah ni. Ni rumah yang nombor 2, 3, 4, 5. Dekat bilik nombor dekat rumah nombor 1 tu ada bilik inverter dengan bilik bateri. Okey. So alhamdulillah kira semua inverter dah online, dah live dah sekarang. Bagusnya pasal inverter ni, dia setiap satu ada Bluetooth punya connection. So untuk setting kita boleh pakai Bluetooth punya ni je. Cuma masalah dia kita kena tahulah, sebab ada 5 sekali. Kita kena tahu inverter mana berdasarkan nombor ID dia mana. ID dia dekat tepi ni, kita orang dah tulis kat atas ni. So setting yang saya akan buat setiap satu ni, saya dah pakai apps ni kalau nampak lah. So first kita boleh tengok info. Semua ada, battery balance berapa, charging berapa, load pun berapa. Setting yang saya akan buat, output setting, output source, saya akan tukar daripada utility solar battery kepada solar battery utility, SBU. Daripada USB kepada SBU. Bermaksud dia akan pakai solar dulu kalau ada, lepas tu dia akan pakai battery, lepas tu dia akan pakai utility. Utility ni bermaksud AC input lah. Mungkin kalau dia ada option lah TMB ataupun generator. Yang dekat sini kita cuma letak je lah utility. Mungkin ada perancangan nak sambung dengan genset ke apa. Dan kemudian kita tukar output voltage untuk Malaysia 240 volt. Kemudian kita tukar lagi output frekuensi 50 Hz. Itu tak payah, itu dah memang original dah. Ok, battery parameter setting, charger source priority pun memang kita buat utility dan solar. Maknanya dia campur sekali. Cuma AC charging current je kita buat 10A. Sebab kita tak nak tinggi sangat. Sebab kalau nak pakai genset tu pun bukan genset yang besar tu 20 kVA ni, yang kecil-kecil je 5 kW macam tu. So kita kurangkan lah load kepada inverter ni. Okay. So berbalik-balik setting tadi, dia akan solar dulu. Kalau ada solar, kalau tak ada solar, maknanya bila maghrib dia akan pakai bateri sampai malam. Bila bateri dah habis, kemudian dia akan pakai utility, kalau adalah utility. So 3 inverter saya dah set. Saya akan set yang keempat. Okay, dari segi susunan ini inverter, ini DB kotak. Ada breaker untuk AC punya bahagian, ada surge protection device untuk AC, ada breaker DC untuk bateri, breaker DC untuk solar. Solar turun daripada bumbung, kita ada SPD kat sana tu. Direct current surge protection device kat belah ujung lah. Tapi gelap tak nampak sangat. Saya buka, nanti saya buka lampu. Saya buka lampu jap. So dalam ni pun ada, dekat tu pun ada fuse. Okay, so ni inverter dia. Solar panel masuk ke breaker, masuk ke fuse dengan SPD.
masuk ke breaker solar, masuk ke inverter. Kemudian inverter sambung dengan bateri. Lepas tu AC input, AC output sambung ke rumah. AC input datang daripada sana, sama ada genset ataupun TMB lah. Itu contoh lah. Kalau dalam kes ni belum ada lagi sambungan. Okey, kemudian ni kita ada letak lah ni. Ni auto fireball punya extinguisher ni. Ni sebagai langkah-langkah keselamatan je lah. Bawah ni ada 4 biji bateri 250 Ah. Kita letak rak dia lah. Ni semua kita akan bersihkan balik. Kemudian kita ada buat wall socket kat sini. Ini untuk standby, supaya kalau kita nak test, tak payahlah pergi jauh-jauh sampai rumah tu, kita boleh test kat sini ada power ke tak ada power. Apa lagi? Tu je lah. Kemudian kalau nak tengok secara manual boleh je. Ni tekanlah next ni semua. Nanti nampaklah berapa load, berapa charging, berapa input, apa semua tu. Cuma lagi mudah tengok kat sini lah. Kalau dekat sini dia ada lengkap. So info dia, saya tak tahu lah boleh nampak ke tak. Active power 442 watt. Maknanya dia pakai 10% sekarang, yang nombor 3 ni. 3 ni maknanya rumah yang tengah-tengah. Rumah tengah-tengah tu tengah pakai 500 watt. Mungkin dia pasang, tak tahulah, kipas ke apa semua, TV apa semua, dia dapat pakai 500 watt. Solar yang masuk sekarang 263 watt. Sekarang dah pukul 5.45. So agak kurang lah. Okay, so far tu je. So ni lah sistem dia. Sistem dia mudah, simple. Kita buat satu set, kira solar 4.25 kW, inverter 5 kW, bateri 10 kWh. Kita cuma replicate je. Kita tambahkan banyak sikit untuk 5 set. Untuk 10 rumah, kita bagi 2. Setiap satu set ni untuk 2 rumah. So benda ni dia redundant tau. Benda yang simple kita replicate je. Berbanding kalau dia sebenarnya boleh je. Inverter ni tak payah pakai 5, kita letak satu inverter besar, berapa? 30 kW ke 50 kW. Semuanya satu centralized system. Tapi kabel dia jadi makin besar. Dan kalau apa-apa terjadi pada inverter tu down, seluruh rumah ni, 10 rumah down. Kalau kita buat macam ni, rumah yang terlibat je lah. Kalau contoh ni rumah kedua, ni rumah ketiga, rumah keempat dan sebagainya. So ni lah sistem asas yang kita tahu benda ni akan berfungsi, dan kita cuba kurangkan risiko dari segi masalah pada masa depan lah. So ni lah sistem dia untuk rumah sewa solar 10 pintu. Akhirnya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, siap. Kita daripada naikkan panel, naikkan controller, naikkan inverter, tunggu bateri, dan akhirnya sekarang siap lah. So rumah ni semua pun dah mula masuk penyewa, dan kita akan tengoklah dari segi penggunaan dia dan sebagainya. Mungkin kita akan follow up dengan tuan tanah, tuan rumah, supaya tengok apa perkembangan solar ni. Okay? Okay, so ni salah satu insiden yang berlaku lah untuk kita pasang solar untuk pemasangan kali ni. Satu panel 425 watt ni pecah. Dia punya punca pecah dia, kita tengok ni, punca retak dia kat sini. Ada 2 point titik ni. Dia masa kita letak kat barang tu, bawah ni ada barang, saya lupa pipe ke apa dah. Lepas tu impak pula solar panel atas dia, atau yang retak ni. Okay, cerita pasal panel pecah ni, kalau ukur voltage memang ada voltage, tapi kalau ukur M dia dah kurang sikit. Dan dia bila kalau guna betul-betul, pasang balik, lama kelamaan bacaan akan menurun. Sebab air akan masuk celah-celah retak ni, dan lama-lama panel akan berkulat dan juga akan short lah, sebab wire ribbon kat dalam ni bersentuh melalui air. Tapi kalau ukur voltage sekarang memang nampak perfect lah. Berapa? 50 volt. Cuma lama kelamaan dia takkan ni lah. Ni panel ni mudah kata jangan pakai lagi lah, dah tak boleh pakai lah. Kalau nak buat main-main, nak test voltage, nak untuk uji kaji, bolehlah guna solar panel macam ni. Okay.